يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita bersama kita mendalami akan sunnah maupun perkara-perkara mengenai tentang sifat dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan kepada para penonton yang sedang menyaksikan dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tenang walaupun di mana kita berada, sama ada kita masih lagi di tempat kerja, kita sedang memandu mendengar suara ini, ataupun kita sedang dalam keadaan yang apa kata orang tu, tengah baring maupun tengah melihat bersama dengan ahli keluarga kita. Semoga ada kelebihannya insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini saya nak kongsikan mengenai tentang az-zan ataupun sifat sangkaan, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu sifat yang sangat hebat, antaranya adalah husnuzan. Zan ini dinamakan sangkaan. Husnuzan adalah berbaik sangka. Lawan kepada berbaik sangka adalah su'zan, iaitu buruk sangka. Rasulullah SAW sentiasa memiliki satu sifat berbaik sangka. Inilah baginda Nabi SAW. Sampailah perkara tersebut Nabi dapat sesuatu benda yang hakiki, ada bukti yang jelas, barulah Nabi SAW boleh menjatuhkan sesuatu hukum. Kalau tak, Nabi SAW sentiasa berbaik sangka. Berbaik sangka ini terbagi kepada dua. Berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbaik sangka kita kepada makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Berbaik sangka kepada Allah macam mana, Ustaz? Contoh, bila Allah Subhanahu wa taala berikan kita sakit, kita demam, berikan kita ujian dengan sakit lutut, berikan kita ujian dengan ditarik sesuatu nikmat, hendaklah kita berbaik sangka. Sesungguhnya pasti setiap apa yang Allah berikan akan ada jalan keluar, dan setiap yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Kan Allah SWT nyatakan dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di atas kepayahan, kesukaran ada kesenangan. Jadi kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Buruk sangka kepada Allah seperti mana? Ya Allah, kenapalah aku yang diuji? Ya Allah, kenapa aku yang sakit? Kenapa si dia tu tidak sakit? Ya Allah, kenapa kau berikan ujian itu kepada anak-anak aku, bukan anak dia? Dan ini bukanlah sifat orang yang beriman. Ini bukanlah sifat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbaik sangka kepada makhluk. Bila berbaik sangka kepada Allah, ada satu kisah yang kita tahu kisah tersebut apabila peristiwa hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah dalam perjalanan yang secara sembunyi-sembunyi. Yang kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh orang-orang musyrik, tentera-tentera musyrik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat baginda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di salah sebuah gua. Dan di saat Nabi sembunyi di salah sebuah gua tersebut, hanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sahaja radhiyallahu anhu yang ada di dalam gua tersebut. Maka apabila dengar perjalanan ataupun ada bunyi gerakan daripada golongan musyrik yang berada di luar gua tersebut, apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bisikannya? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau mereka masuk lagi sikit dan jenguk ke bawah, ya Rasulullah,
habis kita ya Rasulullah, hancurlah kita ya Rasulullah. Maknanya dia sembunyinya Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar akan ditangkap. Apa jawab baginda SAW kepada Sayyidina Abu Bakar yang memberikan ketenangan kepada sahabatnya? Inilah sikap Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kata Nabi, adakah engkau menyangka kita berdua sahaja yang ada di dalam gua ini? Setentunya Allah Subhanahu Wa Taala ada yang ketiga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah satu motivasi dan inspirasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang takut dan berburuk sangka, berfikiran negatif akan perkara yang negatif yang akan terjadi. Tapi dengan bisikan tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar pun teguh imannya bersama dengan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan, Allah yang melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dalam keadaan yang selamat dan dapat menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di sana, dan sampailah peristiwa yang terbukalah Fathu Mekah dan tersebarlah Islam dalam keadaan sekarang. Berpunca daripada apa? Antaranya adalah baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada yang ngadu kepada kita, para suami ngadu kepada isteri, saya tak tahulah kerja saya macam mana. Para isteri janganlah kata awak tu memang macam tu, jangan kita beletih kepada mereka pula. Jawab kepada para suami, insya-Allah Allah akan bersama dengan kita. Kita minta kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Kena ada sifat saling kuat menguatkan, kerana manusia itu mudah lupa, maka saling ingat mengingatkan untuk kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita nak berbaik sangka kepada makhluk, Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan ada 5 perkara tips yang mudah untuk kita amalkan supaya kita dapat berbaik sangka kepada manusia. Yang pertama, bila kita jumpa seseorang, sama ada secara fizikal maupun di dalam sebagai media sosial, kita menjadi netizen, ternampak orang, ternampak kelibat, ternampak akaun, ternampak manusia tersebut, jangan terus kita judge. Jangan terus kita mengatakan, dia ni macam gini perangai dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, untuk mengubat hati kita agar berbaik sangka, nyatakan dalam hati kita, mungkin saja orang yang kita nampak ini adalah kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada aku. Habis macam mana Ustaz? Kalau kita nampak non-Muslim, adakah kita nak cakap kedudukannya lebih tinggi daripada kita? Boleh sahaja kita berbaik sangka, mungkin sahaja Allah SWT bakal mengurniakan taufik dan hidayah kepada dia. Kalau dia dapat taufik dan hidayah, Allah SWT, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT, mungkin saja dia lebih bersih daripada kita. Ini bagaimana kita nak berbaik sangka kepada manusia. Kedua, kata Imam Ghazali, berbaik sangka kepada orang yang lebih dewasa kepada kita, orang yang lebih berusia kepada kita, dan dinamakan sebagai warga emas atau orang tua kita. Mungkin saja bila kita nampak orang tua ataupun orang yang warga emas ataupun orang lebih dewasa kepada kita, katakan kepada diri kita, mungkin saja orang ni usianya panjang dan amalan serta ibadahnya lebih hebat daripada aku. Maka aku perlu ikut contoh ataupun aku perlu merendahkan diri, kerana aku mungkin tidak sahaja sampai kepada amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang lebih tua ini kerana hidupnya lama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka kita akan sentiasa berbaik sangka kerana orang itu mungkin lagi hebat daripada kita. Kerana kita tidak mengetahui di sebalik perkara yang dia lakukan. Ketiga, apabila nampak kanak-kanak, nampak anak-anak yang lebih kecil pula, jangan katakan, ini anak-anak yang masih hingus ni pun masih meleleh, anak-anak yang masih main-main lagi, banyak penuh dengan dosa. Kata Imam Ghazali rahimahullah, katakan kepada diri kita, anak-anak ini mungkin lebih hebat daripada kita kerana mereka belum lagi kenal maksiat, mereka belum lagi kenal tentang dosa-dosa, dan mereka belum melakukan kemungkaran kepada Allah, sedangkan kita banyak maksiat yang telah kita lakukan, banyak kemungkaran kepada Allah yang telah kita lakukan. Maka pesan pada diri kita, baik sangka kepada mereka, mungkin sahaja mereka itu, anak-anak kecil itu lebih saleh, lebih salihah daripada kita, supaya kita berbaik sangka dalam diri dan meminta pengampunan kepada Allah SWT di atas segala dosa-dosa kita. Keempat, apabila kita nampak orang yang lebih berilmu daripada kita, jangan kita katakan, alah dia ni balik-balik itu, balik-balik sama, balik-balik benda yang dia cakap kita dah pernah dengar, alah aku pun boleh jadi macam dia. Na'udzubillah min zalik. Itu semua adalah bisikan-bisikan daripada berburuk sangka maupun sifat sombong dan angkuh. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, nampak orang yang berilmu, cakap dengan diri kita,
hebatnya orang ini, kedudukan ilmunya mungkin di sisi Allah SWT amatlah tinggi. Mudah-mudahan aku yang lebih kurang ilmu ini, mudah-mudahan dapat sama ataupun dapat sekurang-kurangnya mencapai kebaikan daripada orang yang berilmu tersebut. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali rahimahullah, apabila kita nampak orang yang jahil, apabila kita nampak orang yang buat maksiat, jangan kita kata dia ni orang yang fasik, dia ni orang yang munafik, dia ni orang yang jahil. Katakan kepada diri kita, sesungguhnya mudah-mudahan kalau satu masa Allah kurniakan hidayah kepadanya, mudah-mudahan satu masa Allah berikan taufik kepadanya, taubat dia lebih hebat daripada kita. Sebab itu bila kita nampak para penjenayah yang berada di rumah besi, di penjara, jangan kita judge kepada mereka. Sesungguhnya mereka di dalam sana, mungkin hubungan mereka dengan Allah lebih hebat, mungkin taubat mereka kepada Allah lebih hebat, dan mungkin mereka minta pengampunan kepada Allah lebih hebat daripada kita yang Allah kurniakan nikmat, hanyut dan lalai dalam keadaan nikmat. Jadi ini antara obat untuk kita bersihkan hati kita daripada berburuk sangka, dan semailah hati kita dengan husnuzan, berbaik sangka, insya-Allah. Andai video ini mempunyai manfaat, andai perkara ini mempunyai kelebihannya, maka jangan lupa like dan kongsikan. Semoga ramai lagi mendapat manfaat akan ilmu yang baik serta mendapat mengikut jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.